Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini hari Rabu 27 Januari 2021. Okay, jadual hari ini ialah subjek akidah. Okay, boleh tengok semua. Ni buku akidah. Dah macam mengajar budak tahun 1. Okay, siapa saja tunjuk. Okay. Ni buku akidah. Pastikan yang dapat buku tu tolong tulis nama ya. Nanti tiba-tiba buka sekolah tak tahu buku siapa-siapa. Okey. Okay, buku akidah. Seterusnya, okey, ni buku aktiviti subjek akidah. Okey, cantik dan sangat interaktif. Okey. Kita pergi kepada isi kandungan akidah tahun 6. Okey. Semua ni insya-Allah Ustazah cuba habiskan. Ada 3 tajuk besar, iaitu perkara asamiat, pahala dan dosa, syirik dan khurafat. Okey. Kita pergi muka surat pertama. Okey, perkara asamiat. Okey. Objektif bagi tajuk ni, okey, murid dapat menyatakan erti sam'iat. Murid dapat membaca dalil nakli perkara-perkara as-sam'iat. Murid dapat menyatakan perkara-perkara as-sam'iat, menghuraikan perkara-perkara as-sam'iat, menyatakan dalil wujud perkara-perkara as-sam'iat, menyatakan hukum mempercayai perkara-perkara as-sam'iat, menyatakan kelebihan beriman kepada perkara as-sam'iat, menyatakan akibat tidak mempercayai perkara-perkara as-sam'iat. Okey. Hari ni kita cover, okey, as-sam'iat ni ada 10. Okey. Yang pertama, kita tengok. Okay, yang pertama, pahala, dosa, alam kubur, mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan dan sirat. Okey, apa yang kamu bayangkan bila dengar nama-nama ni? Okey. Agak-agak benda ni kita boleh jumpa tak dekat dia jual mana-mana ke? Pahala ni ada ke jual? Ada ke kita nampak mana-mana bayangan ada ke tersempak mana-mana jin kepala tercabut ke? Ada? Tak ada kan? Okey. Mizan ni boleh bayangkan tak mizan macam mana? Okey, orang nama mizan Ustazah kenal, tapi benda yang bernama mizan kita semua tak pernah jumpa. Okey. Pendek katanya, kesimpulannya, as-sam'iat ni ialah benda gaib yang memang dah namanya gaib, memang kita tak nampak, tapi yang wajib hukumnya wajib kita percayai kewujudannya. Okey, dan mestilah Allah menjadikan perkara ni mestilah bersebab. Okey, nanti kita masuk ke dalam tajuk-tajuk ni. Okey, kita patah balik. Okey, apa itu erti as-sam'iat? Okey, tadi Ustazah cakap secara umum lah. Okey, kita baca apa itu as-sam'iat. Okey, as-sam'iat ialah perkara gaib yang hanya boleh diketahui melalui Al-Quran. Okey, kita boleh tahu cerita ni melalui Al-Quran. Bukan dekat surat khabar, tak ada. Dekat majalah Mingguan Wanita pun tak ada. Okey. Dan as-sunnah. Okey. Sumbernya Al-Quran dan as-sunnah. Okay. Perkara as-sam'iat tidak dapat dilihat melalui panca indera. Okay, tak boleh lihat dengan mata. Tak boleh sentuh dengan tangan ataupun kulit. Okay, tak boleh dengar dengan telinga. Tak boleh rasa dengan lidah. Ini namanya panca indera. Okay. Bahkan wajib mempelajarinya. Okay. Dahlah tak nampak, tapi wajib mempelajarinya. Mesti ada sebab. Okey, dengan bersungguh-sungguh. Allah suruh belajar pasal perkara ni. Kenapa? Mesti ada sebab. Kita tak nampak pun, tapi Allah suruh belajar. Allah suruh kenal apa itu perkara as-sam'iat. Okey. Setiap orang yang beriman
wajib mempercayai perkara-perkara samiyat dengan penuh keyakinan dan ketaatan serta tidak ada keraguan tentang kewujudannya. Kita tak boleh kata, mana ada, tak ada. Aku tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa. Tapi, benda-benda ni semua ada. Okey. Setiap perkara yang Allah jadikan, disertakan dengan dalil nakli. Dalil ni maksudnya, Allah memperkuatkan lagi. Benda ni memang ada. Okay. Macam Ustazah kata, dalil nakli ni adalah sumber daripada ayat Al-Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Surah Ghafir ayat 59. Okey, maksudnya sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat itu. Okey, kita tahu rukun iman yang ke berapa? Yang kelima ialah beriman dengan hari kiamat. Kita tahu hari kiamat ada, tapi kita tak bersedia untuk menuju hari kiamat. Kenapa kena bersedia? Sebab lepas hari kiamat, kita tak boleh bangun dah. Nak buat ibadah, nak buat apa, nak buat kebaikan, tak boleh dah. Sebab kita dah menuju ke alam barzah, alam yang abadi. Jadi masa dunia ni dah kita kena buat persediaan untuk menuju ke alam abadi. Okey. Perkara as-samiyat ini ialah perkara gaib yang tak boleh tengok, dengar, sentuh, rasa. Ni namanya pancat indera. Pancat indera kita memang tak boleh. Okey. Tapi kita boleh belajar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Okey. Ada berapa kita masuk kepada perkara-perkara as-samiyat? Okey, ada berapa? Ada 10. Okey, tengok yang pertama. Okey, perkara as-samiyat yang pertama, pahala. Macam mana rupa pahala? Ustazah daripada kecil lagi duk tanya-tanya macam mana rupa pahala. Macam kek cheese leleh ke? Macam ketupat hari raya ke? Macam duit berketul-ketul ke? Kamu pula fikir macam mana? Okey. Dosa. Macam mana rupa dosa tu? Busuk ke? Wangi ke? Macam mana? Macam kuih lopes ke? Okey. Nombor 3. Alam kubur. Kita nampak bila seseorang meninggal, okey, kita kuburkan. Tapi dengan ceritanya dalam kubur tu macam-macam. Tapi kita tak nampak pun. Betul ke wujudnya alam kubur ni? Okey. Yang keempat, mahsyar. Apa itu mahsyar? Okey, yang kelima, syurga. Okey, daripada kecil lagi kita diceritakan syurga ni, ya Allah, memang tak boleh nak banding. Okey. Bunyi daun bergeseran tu adalah bunyi muzik. Okey, dalam syurga kita boleh tidur, tak bangun-bangun. Okey, lepas tu air sungai dekat syurga tu boleh minum. Okey, kalau dekat Batu Gajah ni boleh ke minum air sungai tu? Kamu sanggup ke? Tapi syurga, air sungai boleh minum. Yang paling syok dekat syurga, kamu nak tidur ke, kamu nak baring ke, kamu nak makan ke, nak apa ke. Tapi dekat syurga, badan kita tak perlu pergi jamban. Kita tak payah keluarkan tinja. Kita tak payah kencing. Tak payah solat, tak payah puasa. Penat kan puasa? Jadi masa dunia ni kita puasa penat-penat. Bila masuk syurga, kita tak payah puasa lah. Okay. Lagi, biasa kalau Ustazah Usid dekat kelas, orang lelaki syok lah. Boleh kahwin dengan ketua bidadari. Lepas tu boleh kahwin ramai dekat dunia ni. Ramai yang tak berani. Contoh. Okay. Nombor 6. Neraka. Apa itu neraka? Betul ke api neraka tu panas?
nak tahu panas tak panas, cuba pergi letak jari kamu dekat api dapur gas mak kamu tu. Tak lama. 7 saat je. Tahan tak? Okey, sebenarnya api atas dunia ni adalah 1/70 daripada kepanasan api neraka. Okey, 7. Malaikat. Betul ke ada malaikat? Mana malaikatnya? Tak pernah nampak pun. Ustazah kata ada malaikat kanan, ada malaikat kiri, lepas tu ada malaikat yang cabut nyawa. Betul ke ada malaikat? Memang tak pernah nampak. Okey. Ada malaikat yang turunkan hujan. Okey. Okey, nombor 8, jin. Apa itu jin? Apa beza jin dengan hantu? Betul ke ada jin? Tak pernah jumpa pun jin. Okey, nombor 9, mizan. Apa itu mizan? Lagi tak boleh nak fikir kan. Okey, 10, sirat. Okey, ni ialah tajuk-tajuk yang berada di bawah pelajaran 1 perkara Asamiah. Okey. Hari ni saya nak cover 2 tajuk iaitu pahala dan dosa. Okey. Masuk tajuk pahala. Muka surat 9. Okey, pahala. Apa itu pahala? Pahala ialah balasan baik yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada hamba-Nya yang melaksanakan amal soleh dan amal kebaikan. Okey, pahala. Pahala ni benda kita tak nampak. Dia tak berjisim, tak boleh tengok, tak boleh sentuh. Jadi kita tak tahu banyak mana pahala kita sebenarnya. Sama ada, okey, satu lagi, memang kita dah buat baik. Tapi belum tentu Allah kurniakan pahala kepada kita. Kenapa Allah tak bagi pahala? Mungkin masa tu kita buat bukan kerana Allah. Masa tu kita buat nak tunjuk kat orang, nak riak. Okey, ingat ada satu je titik riak dalam setiap perbuatan kita, amalan itu tidak diterima. Okey. Kita rasa banyak dah kita buat tapi tak dapat pahala. Kenapa tu? Okey, sebab tu Allah jadikan pahala ni kita tak nampak. Kita tak tahu. Tapi bila di akhirat, pahala kita ditimbang. Okey, pahala ni. Okey, kita doa setiap kali lepas solat, kita doa supaya kita menerima buku amalan kita menggunakan tangan kanan. Okey. Guna tangan kanan maksudnya pahala lagi berat daripada dosa. Okey. Okey, Ustazah tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu apa pahala ni, tapi kita kena percaya pahala ni kurniaan Allah untuk kita bila kita melakukan amalan yang Allah suruh, benda yang Allah suruh kerana Allah Ta'ala. Senang dapat pahala. Tapi kita lebih suka melakukan dosa. Sebab apa? Sebab ada hasutan syaitan. Okey. Itulah. Hati kita ni berbolak balik. Selingan sahaja. Okey. Seterusnya, dalil nakli firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la azallahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 262. Okey, maksudnya orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak dapat mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan ungkit-mengungkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey, dalam ayat ni dibagi contoh, orang tu bagi hadiah A, bagi hadiah dekat B. Sepatutnya dapat pahala, tapi A mengungkit tentang pemberian terhadap B, jadi tak dapat apa-apa. Itulah saya kata pahala ni milik semua, tapi
pemberian pahala tu diberi oleh Allah. Allah tengok apa niat kita. Kalau kita mengungkit, tarik balik. Macam itulah. Okey, kita pergi. Astagfirullahaladzim. Okey, kita bagi contoh. Contoh amalan yang mendatangkan pahala. Okey. Solat. Okey, solat ni pun kalau solat tak ikhlas, solat kena paksa, solat saja-saja nak tunjuk kat orang, nak suruh kata kita ni rajin, tak dapat pahala. Okey, solat ni kerana Allah Ta'ala. Okey, membaca Al-Quran pun sama kerana Allah Ta'ala. Kalau membaca Al-Quran sebab takut mak marah, tak tahulah. Okey, menghadiri majlis ilmu. Okey, sekarang ni tak semestinya kita keluar rumah pergi menghadiri majlis ilmu. Sekarang ni dah ada dekat TV. Okey, contoh rancangan Tanyalah Ustaz tiap-tiap pagi. Okey, contoh tazkirah malam Jumaat. Okey, banyak lagi lah dekat TV Al-Hijrah pun ada. Okey, tak sebenarnya kita hadirkan diri, tapi kita boleh duduk dengar depan TV ataupun buka radio ataupun buka YouTube. Macam-macam cara boleh mendengar majlis ilmu. Okey, dekat Ustazah pernah dengar ceramah Ustaz dekat TV 9. Hati kita yang dalam ni, makanan hati kita ialah ilmu-ilmu agama. Okey. Jadi makanan hati kita lagi wirid, doa. Contohlah tu. Okey. Ustaz tu kata sekiranya hati kita tak diberi makan selama 3 hari berturut-turut, hati kita boleh ada satu titik hitam. Jadi bila banyaklah titik hitam. Jadi tiap-tiap hari sambil buat kerja, sarapan, sambil ke rumah, boleh buka TV sambil buat kerja, sambil dengar. Mudah-mudahan ada pahala kita di situ. Okey. Bersedekah. Bersedekah bukan sekadar bagi wang. Kita boleh bersedekah masa kita, tenaga. Okey, kita tolong mak basuh pinggan. Okey, bersedekah ni kata mudahnya kita buat kerja tanpa mengharapkan orang tu balas balik. Macam itulah. Okey, bersedekah senyum. Okey, bersedekah lagi bagi makanan kucing. Bersedekah lagi berbuat baik dengan binatang. Contoh kucing atau anjing. Kamu nampak anjing, memang anjing tu najis mukhallazah. Tapi jangan ambil batu baling anjing tu. Itu tak boleh. Itu berdosa. Okey. Okey, menziarahi orang sakit. Okey, zaman sekarang, zaman COVID, memang amat tak digalakkan menziarahi secara fizikal. Kita boleh video call, kita boleh tanya khabar melalui Telegram, melalui Messenger, macam-macam lah. Boleh telefon. Okey, zaman sekarang ni bukan satu alasan untuk tak bertanya khabar. Okey. Contoh lagi, menolong. Tolong menolong kat rumah lah. Tolong adik-beradik, tolong ayah, tolong mak, macam-macam lah. Okey. Kita balik kepada tajuk pahala. Okey. Seterusnya, ingat Ustazah ulang balik. Pahala ni balasan baik yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan amal soleh dan amal kebajikan. Okey. Seterusnya tajuk dosa. Pahala lawannya dosa. Okey, dosa umumnya dikaitkan dengan belah kiri. Okey. Apa itu dosa? Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang melanggar suruhan dan larangannya. Okay. Pahala dia punya apa dia ni?
pahala, banyak pahala dan mendapat redha Allah, masuk syurga. Banyak dosa dan mendapat kemukaan Allah, masuk neraka. Itulah. Okey. Dosa pun kita tak nampak dan kita tak bawa pun kat sini. Contoh kalau orang tu banyak dosa, tak ada pula bau dia sengit-sengit, tak ada. Orang banyak pahala, bau dia sengit, tak ada. Semua Allah bagi sama rata. Kecuali dia sakit lah. Ni pun misteri. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa banyak dosa kita ada. Entah-entah kita berdosa dalam diam. Dosa yang kita nampak tu memang yang kita buat tu memang kita tahulah berdosa. Yang kita tak buat pun tiba-tiba yang berdosa. Tu macam mana tu? Okey. Contoh. Okey, dalil nakli bagi dosa. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Surah Ali Imran ayat 135. Okey, maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui. Okey. Dosa ni, dosa kita dengan Allah, Allah ampunkan. Dosa kita dengan manusia, selagi manusia tak ampunkan, Allah tak ampunkan. Contoh, A bergaduh dengan B. Selagi A tak minta maaf dengan B, selagi tu tetap berdosa. Okey. Allah tak akan ampunkan selagi A tak minta ampun dengan B. Dosa kita dengan Allah, contoh, kita membuang sampah merata-rata, berdosa tau. Tapi kita dah insaf, dosa tu terhapus bila kita minta ampun daripada Allah. Sebab kita punya dosa dengan sampah, bukan dengan manusia. Itu contoh mudah lah. Okey. Dosa ni terbahagi kepada dua, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Okey, dosa besar, dosa kecil ni kita akan belajar dalam pelajaran nombor 2. Kita akan belajar secara detail dalam pelajaran nombor 2. Okey. Itu saja buat hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada Ustazah. Hanyalah sedikit ilmu Ustazah nak kongsikan dengan anak-anak murid Ustazah. Okey. Maaf ya, banyak pula iklan hari ni. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Tak ada kerja rumah. Okey, bila dah tonton video ni, boleh bagi nama Ustazah untuk kehadiran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.